Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad at-tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sanni Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu wahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina wa ihtiyajina ilaihi arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman hatta na'rifu bihi kaifa najka ya rahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan waktu untuk bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna pada hari ini, pada siri kita yang ke-33, minggu yang ke-8. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur untuk sama-sama kita meneruskan apa yang telah kita mulakan dalam mengisi waktu kita dengan menambahkan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya menjawab salam kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen daripada dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Puan Siti Hajar, Puan Nur Mahdiah, Puan Norizita, Puan Elifira, Puan Kamisah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan puan-puan semua. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi dengan nama yang ke-37. Insya-Allah. Nama yang ke-37 daripada Asmaul Husna, yakni Al-Ali. Al-Ali Jalla Jalaluh Taqaddasat Asma'uh. Surah Al-A'raf ayat 190 berfirman, "Lain asma'ul husna fad'uhu biha." Dan bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama tersebut, serulah nama-nama tersebut dalam doa-doa kita, dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan nama-nama tersebut, kerana di situlah ruang-ruang yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita mengenal dia dan untuk bantu kita, sekaligus bantu kita jadi hamba-Nya, insya-Allah. Boleh. Jadi nama kita yang ke-37 adalah Al-Ali. Al-Ali yang kalau diterjemahkan bermaksud Allah yang maha tinggi martabatnya. Allah yang maha tinggi martabatnya. Dalam setengah buku tulis Allah maha tinggi saja. Dalam setengah buku yang lain diterjemahkan dengan Allah yang maha tinggi martabatnya. Kalau dalam bahasa Arab ni disebut, Syekh Ali Jumaah menyebutkan di sini, al-balighul ghayah fi uluwi rutbah ila haitsu la rutbata illa wa hiya manhatu an. Ini kemuncak ketinggian, kedudukan martabat yang tidak ada di atasnya setelah itu apa-apa pun. Maksud yang paling tinggilah, yang paling tinggi. Au allazi ala bi zatihi wa sifatihi an madarikil khalqi bil kunhi wal haqiqah. Ataupun dialah Tuhan yang zat dan sifatnya tinggi sehingga tidak dapat tercapai akal makhluknya untuk memikirkan tentang hakikat tersebut. Jadi Al-Ali ni kata ulama daripada Al-Ulu. Ulu tu maksudnya tinggi. Cuma kalau dinisbahkan kepada makhluk, tinggi itu ada ukuran. Tapi kalau dinisbahkan kepada Tuhan, maka ia bukan tinggi dari sudut ukuran tersebut. Kerana Tuhan tidak ada jasad sebagaimana manusia atau sebagaimana makhluk. Tuhan tidak ada kedudukan tangga, ketinggian seperti yang dibayangkan, yang dilihat oleh manusia. Tuhan tidak begitu. Wujud Tuhan tidak bertempat, maka tidaklah berjarak kalau kita memahami Al-Ali itu Tuhan yang maha tinggi. Sebab tu dalam sebahagian terjemahan diterjemah terus Tuhan, yakni Allah yang maha tinggi martabatnya, maha tinggi kedudukannya. Kerana kedudukan tu tak memerlukan jarak untuk kita memahaminya. Martabat tu, kedudukan tu tinggi, bukan diukur dengan jarak. Boleh. Al-Ali adalah salah satu sifat Allah yang berasal daripada kata Al-Ulu, artinya tinggi. Dalam sebahagian terjemahan lain
Al-ulu tu diterjemahkan juga dengan keagungan dan ketinggian. Keagungan dan ketinggian. Jadi Al-Ali sebahagian buku dia kata terjemahan Allah yang maha tinggi, dengan kata lain Allah yang maha agung. Allah yang maha tinggi, atau dengan buku dan sebahagian terjemah Allah yang maha agung. Dua-duanya boleh diguna pakai dalam terjemahan bahasa Melayu lah. Sehingga yang maha tinggi itu tidak pernah dapat dibayangkan atau digambarkan ketinggiannya, kerana ia bukan tentang jarak. Dan maha sempurna ketinggian Allah, maksud ketingginya makanah ataupun ulu rutubah, kedudukan Allah Ta'ala ni martabatnya tinggi sehingga akal kebingungan untuk memikirkan tentangnya. Tak dapat dibayangkan kesempurnaan ketinggian tu. Itu maksudnya yang maha tinggi. Dan itulah hakikatnya Allah Ta'ala, kedudukannya ataupun martabatnya ataupun kehebatannya atau keagungannya tak dapat difikirkan oleh hamba-Nya, manusia. Itu menunjukkan Allah maha agung. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Tinggi dan besar kat sini bukannya pada sudut ukuran jasad ataupun jisim, kerana jasad dan jisim tu hanya untuk makhluk. Yang besar dan tinggi di sini adalah menunjukkan kepada kedudukan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ayat dalam Al-Quran tu menggandingkan Al-Ali dan Al-Kabir. Ali satu nama, Kabir pun satu nama. Ali diterjemahkan yang maha tinggi, Al-Kabir diterjemahkan yang maha besar. Jadi tinggi dan besar itu menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa fil lawami' an-'uluwahu ta'ala yarji'u ila ahadi umur salasa. Ketinggian ataupun keagungan Allah Ta'ala itu akan kembali kepada tiga perkara. Yang pertamanya, la yusawihi syai'un fi syarr wal majdi wal 'izzah. Tidak ada yang setaraf dengan Allah pada sudut kemuliaan, keagungan dan ketinggian. Itu maksud tinggi. Tak ada yang sama setaraf dengan Allah pada sudut kemuliaan, ketinggian dan keagungan. Kemudian wa kullu tahta qudratihi wa qahrihi. Ketinggian Allah Ta'ala itu menunjukkan bahawa segala sesuatu di bawahnya. Dah tidak ada yang setaraf, maka yang lain daripada itu semuanya di bawahnya. Kemudian yang terakhir, tiga perkara, satu lagi adalah annahu yatasarrafu fil kulli biqudratihi. Yang ketiganya adalah seluruhnya itu dikuasai oleh Allah. Maka menunjukkan Allah Ta'ala maha tinggi. Tidak ada yang seumpama dengannya pada ketinggian, kesempurnaan, keagungan, tak ada yang sama. Kemudian menjadikan yang lain-lain daripada itu semua berada di bawah dia, di bawah Allah Ta'ala, dan semua yang di bawah Allah Ta'ala itu dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiga-tiga ciri ini menyebabkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat Al-Ali, yang maha tinggi. Boleh? Sebab itu dah sudut makna penghayatan kepada makna Al-Ali tadi. Kemudian ada sudah makna kepada Al-Ali. Penghayatan kehambaan kepada nama Allah Ta'ala Al-Ali adalah, kata ulama' di situ ada dua. Yang pertamanya adalah apabila kita mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketinggian martabat Allah Ta'ala, ketinggian, keagungan, keindahan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perbanyakkanlah memujinya. Kerana itulah yang selayaknya bagi sesuatu yang agung. Jadi Allah Ta'ala itu agung bukan sekadar untuk beritahu, tapi tanggungjawab kita bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk memujinya. Kerana kita adalah hamba-Nya yang lemah. Itulah sisi yang kedua. Setelah kita mengetahui Allah Ta'ala itu maha agung, maka pujilah Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, sedarilah bahawa kedudukan kita ini rendah di sisinya. Kita ni tidak akan mampu untuk setanding dengannya. Maka kita ni sentiasa di bawah dia. Sebab tu dalam surah Al-A'la ada perintah sabbih isma rabbikal a'la. Tasbihlah kepada Tuhanmu, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Jadi perintah setelah kita mengetahui Allah Ta'ala itu maha tinggi, hubungan kita kepada Allah bukan sekadar tahu, tapi menunjukkan bahawa dia tinggi dengan menzahirkan kita lemah. Susah kita nak mengangkat darjat seseorang yang tinggi kalau kita tak menyedari, tak menerima hakikat bahawa kita
rendah. Itu dalam sisi kemanusiaan sama manusia. Dari sisi Tuhan, kita memang terpaksa mengaku rendah. Kalaupun kita rasa tinggi pun, kita tetap rendah juga. Jadi dengan mengaku rendah, kita dapat mengangkat darjat kita dapat mengangkat darjat manusia. Tapi dalam sisi kita kepada Allah Ta'ala, kita mesti mengaku kita rendah, kerana memang hakikatnya kita rendah. Kalaupun kita tidak memuji Allah tu dengan pujian yang maha tinggi, tidak bermakna Allah Ta'ala tidak tinggi. Yang tak nak mengaku tu kita saja. Jadi itu merupakan keburukan daripada hamba yang tidak mengakui ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buruklah hamba tersebut, kerana dia memang rendah, kemudian dia tak mahu memuji yang tinggi. Itu ciri-ciri hamba yang buruk. Jadi hamba yang menghayati Al-Ali dalam kehidupan dia, maka dia akan terus memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia menyedari Allah Ta'ala tu yang dengan ketinggian dan keagungannya, dan dia menyedari dirinya yang penuh kekurangan dan kelemahan. Itu dalam berinteraksi kepada nama Al-Ali, kepada dalam sisi diri manusia. Kemudian satu sisi lagi, kata para ulama, sedarilah bahawa yang mengangkat darjat manusia itu juga Allah. Yang mengangkat darjat manusia adalah Allah. Jadi dalam hati kita mengaku rendah diri kita, dalam hati kita juga kita mengaku ada manusia yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mulia manusia kerana diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hadis, dalam Quran disebut golongan-golongan yang mulia ni, maka apabila Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka, kita pun letakkanlah mereka di tempatnya, seperti para anbiya. Allah Ta'ala mengagungkan mereka, maksudnya Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka. Bila Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka, maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang lemah ni, angkatlah apa yang telah Allah angkatkan. Pujilah kepada siapa yang telah Allah pujikan. Kerana itu cara kita berinteraksi dengan nama Al-Ali. Jangan kita rendahkan apa yang telah Allah Ta'ala tinggikan. Jangan hina Rasul, jangan hina para wali, jangan hina para ulama', kerana ini golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala muliakan, tentulah kedudukannya mulia. Jadi daripada penghayatan kehambaan kepada nama yang maha tinggi adalah dengan meninggikan darjat orang yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh. Itu dari sudut penghayatan. Kemudian dari sudut pengamalan zikir, di sini dikongsikan, disebutkan barang siapa yang melazimi zikir Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, ataupun Al-Ali, 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 maka Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya di sisinya. Itu antara satu kelebihan lah. Macam mana tidak Allah Ta'ala angkat darjat dia, kerana dia terus mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentulah orang yang ada hubungan yang dekat dengan Allah, yang diangkat darjatnya di sisi Allah, orang yang ada hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada hubungan, tidak lupa kepada Allah, maka orang tidak lupa kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkatlah darjat mereka. Selain daripada itu, akan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga, bagi siapa yang bagi seorang yang fakir, yang mengamalkan nama Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, maka Allah Ta'ala akan menggandakan hartanya, maksud diberi kekayaan lah, dimurahkan rezekinya. Itu sebahagian daripada kelebihan mengamalkan nama Ya Ali. Kemudian ada dikongsikan di sini daripada Al-Imam Habib Umar bin Saqaf bin Muhammad As-Saqaf radhiyallahu anhu, menyebutkan dalam amalan membenting diri daripada diganggu oleh jin, bolehlah dengan membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallahu kana wa ma lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Saya ulang sekali lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Saya ulang sekali lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini zikir untuk membenting diri daripada terkena gangguan jin. Mujarab lah, sebagai ulama mengamalkannya mujarab. Bolehlah diamalkan setiap hari sebagai zikir benting daripada diganggu makhluk halus. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini, berkongsi nama yang ke-37, ini Al-Ali. InsyaAllah esok kita akan berkongsi dengan nama yang ke-38, yakni Al-Kabir, yang maha besar kedudukannya, yang maha besar keagungannya, kesempurnaannya. InsyaAllah doakan moga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dan memberkati waktu kita,
Moga-moga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar mengenalinya dan melaburkan setiap detik waktu kita untuk mengenalinya, untuk beribadah kepadanya, untuk mempersembahkan kehambaan kita kepadanya, insya-Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.